Okey. Sekejap, kita tengah tunggu recording jap Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, untuk hari ini kita akan kita akan mempelajari sistem peredaran darah. So sebenarnya kita nak tengok adalah isu-isu kesihatan yang berkaitan dengan sistem peredaran darah manusia. Okay, so kamu dah belajar sistem peredaran darah manusia yang terdiri daripada jantung, terdiri daripada salur-salur darah, arteri, vena, kapilari. So kita nak tengok apa masalah. Sebab bila kamu belajar bab semua sistem manusia ni, hujung sistem itu kamu akan belajar tentang kesihatan manusia. So isu-isu kesihatan manusia. Okay. So sebelum tu teacher nak tanya, how are you feeling today? Okay. How are you feeling today based on these figures? Are you feeling excited? Sorry? Ada yang sakit tak hari ni? Teacher, I'm feeling happy. Feeling happy. Sebab macam dah nak masuk sekolah ya. Okay, Bhavan excited? Others? How about others? Feeling hungry sebab bangun lambat, terus masuk kelas je? Puteri happy, Azurin happy. Kavinesh happy, Darwisha excited. Okay, very good. So, okay. Our motivation for today is strive for progress, not perfection. Maksudnya, apa saja yang kamu buat, so kita buat macam bahasa Melayu punya peribahasa lah. Daki bukit tu sikit. Itu bukannya Superman nak capai terus sampai ke hujung. So, okay. Bila buat kerja pun kena macam apa? Kadang-kadang kita down sebab kita buat lambat ke, kita tak tahu ke. Tapi buat perlahan-lahan. Buat perlahan-lahan maksudnya at least setiap hari tu kita ada usaha ataupun kita ada langkah yang kita telah capai. Okey, sepintas lalu apa yang kamu telah pelajari ialah sepintas lalu maksudnya yang kamu dah pelajari bab yang lalu, kamu mempelajari tentang nutrisi. Dalam bab nutrisi kita melihat kepada pemakanan yang tinggi kandungan lipid. Bila kita makan banyak lipid ataupun lemak, kadar asid lemak dan kadar kolesterol dalam darah kita akan meningkat. So asid lemak yang berlebihan tu akan disimpan dalam tisu adipos. Okay, tisu adipos, tisu di bawah kulit. Okay, bila disimpan kat dalam tisu adipos, okay, dia boleh menyebabkan obesity. Kolesterol pula bila dalam keadaan berlebihan, dia akan terenak, deposited, okay, dalam dinding dalam arteri tu. Bayangkan macam keladak dalam batang paip, macam tu. So, dia akan terenak pada dinding arteri dan akhirnya dia akan
membawa kepada penyakit kardiovaskular. Penyakit kardiovaskular ni, okey, nanti kita akan tengok apa itu penyakit kardiovaskular. So, masalah pembekuan darah. Masa kamu belajar tentang pembekuan darah, okey, kamu ada belajar tentang perkataan thrombus. Thrombus adalah konsep darah beku yang terbentuk dalam salur darah. So, bila thrombus ni boleh bergerak, dia terpisah dan dia bergerak, okey, dia akan membentuk embolisme. Darah beku yang terpisah, dan bila darah beku ini, embolisme ni bergerak dalam salur darah, dia boleh tersekat pada mana-mana salur darah. Okey, juga menyebabkan penyakit kardiovaskular. So ini adalah recall back, kita tengok balik apa yang kita telah pelajari sebelum ni. Belum lagi. Okey. So, untuk kriteria kejayaan hari ini, saya iaitu anak murid semua berjaya sekiranya dapat mewajarkan keperluan sistem peredaran darah yang sihat. Mewajarkan, wajar atau tidak keperluan sistem peredaran darah yang sihat, mencadangkan cara untuk memastikan sistem peredaran darah kita sentiasa sihat, dan juga dapat menerangkan tentang penyakit kardiovaskular. Okey. So, kita teruskan. Okey. Penyakit kardiovaskular. Okey. Daripada slide ni, okey, gambar rajah ini, apa yang terlintas dalam fikiran kamu? Okey, apa yang terlintas dalam fikiran kamu, kamu boleh tuliskan, okey, diguna class point X tu. Apa saja yang terlintas dalam fikiran? Okay, Namata tulis serangan jantung. Okay, Namata tulis dekat chat pun boleh. Nak tulis dekat guna class point pun boleh. Boleh kita tengok kat sini kan. Penyakit kardiovaskular tu, ini di Malaysia. Okay. Teacher saya tulis di class point. Okay, tak apa. Okay. So, kita nampak kat sini apa yang berlaku dalam fikiran kamu ialah, okay, penyakit kardiovaskular tu semakin meningkat di Malaysia. Ya, itu memang fakta yang benar. Dia antara penyakit top 3 dalam Malaysia ni. So, sakit jantung dan juga stroke. Okay, bagus. So, benda ni kamu familiar. So, apa yang kita nak belajar hari ni, kita nak tahu jenis-jenis dia dan juga kita nak tahu cara untuk kita mengelakkan, cara untuk pencegahan kepada penyakit. Okay, seterusnya kita tengok kepada kenapa
kita perlukan sistem peredaran darah yang sihat. Okey, kenapa kita perlukan sistem peredaran darah yang sihat? Jantung dan salur darah ni mesti dalam keadaan yang paling optimum. Okey, keperluan kepada sistem peredaran darah yang sihat. Okey. Yang pertama, dia penting untuk memastikan kesihatan kita dalam keadaan yang optimum. Optimum tu maksudnya yang paling terbaik. Okay, sistem peredaran darah kita berada dalam keadaan yang paling optimum, so kita sihat. Okey, keadaan ini akan menghasilkan pertumbuhan sel yang sihat. Okey, pertumbuhan sel yang sihat juga bagaimana kita nak dapat? Okey, dia akan dapat apabila sistem peredaran darah kita ni, darah itu dapat mengangkut bahan yang diperlukan oleh sel badan. Apa bahan itu? Bahan dia adalah nutrien dan oksigen. So semua nutrien, nutrisi dan juga gas oksigen. Okey, oksigen digunakan dalam respirasi sel. So proses respirasi sel menghasilkan tenaga ATP. Okey, glukosa daripada sistem pencernaan. So kita makan nasi. Okay, nasi itu dicerna sehingga akhir sekali glukosa. So tindak balas glukosa dan oksigen akan menghasilkan tenaga ATP. So tenaga ATP itulah digunakan oleh sel untuk membuat sebarang tindak balas biokimia. Dan juga sistem peredaran darah ini dapat mengangkut bahan kumuh. Bahan yang tak diperlukan oleh sel seperti karbon dioksida, urea, asid urik untuk disingkirkan. Sebab sekiranya bahan kumuh ini tidak disingkirkan, dia akan menyebabkan toksik kepada badan. Sebab itulah kita perlukan sistem peredaran darah yang sihat. Okey. Sekarang ni kita nak tengok disebabkan di Malaysia ni dia merupakan pembunuh utama, so Kementerian Kesihatan mencadangkan amalan gaya hidup yang sihat supaya jantung tu sentiasa sihat. Sebab serangan jantung, kalau tengok paper ni, boleh berlaku pada usia yang muda. Okay, so apakah cadangan yang baik untuk memastikan sistem peredaran darah sentiasa sihat? Okay, teacher nak cadangan daripada kamu. Okay, apa cadangan kamu untuk memastikan sistem peredaran darah sentiasa sihat? Okay. So yang ni kalau ikutkan, kalau teacher buat image upload, okay, kamu boleh cari gambar dan uploadkan contoh-contoh, okay, contoh-contoh untuk menjaga jantung, menjaga sistem peredaran darah. Okay, thank you Putri. Okay, Namarta bagi dekat chat kita melakukan senaman. Makan makanan ikut piramid makanan. Okay, betul.
Okey. So kita tengok image yang diupload oleh Puteri. 9 tips menjaga kesihatan jantung di usia muda. Dia bagi contoh kat sini ialah berhenti merokok, tidur yang cukup, hindari stres dan cemas berlebihan. Okey. Periksa kadar kolesterol, mencari maklumat tentang kesihatan keluarga, check up secara rutin, kurangkan minum alkohol, berolahraga secara teratur, perhatikan makanan yang dikonsum, tu bahasa Indonesia. Okey, Bhavan bagi minum air yang banyak, okey, mengurangkan pengambilan lemak. Okey, semua tu betul. Okey, secara rumusannya, okey, antara amalan menjaga sistem peredaran darah ialah pengambilan makanan yang seimbang dan rendah lemak, sentiasa bersenam, amalan tidak merokok, tidak mengambil minuman beralkohol. Okey, teacher nak betulkan dekat sentiasa bersenam ni adalah yang sesuai adalah senaman berkala. Nanti teacher betulkan. Senaman mesti berkala. Apa maksud senaman berkala berbeza dengan sentiasa bersenam? Senaman berkala ialah kita menetapkan kadar senaman kita mengikut keperluan. Maksudnya keperluan atlet berbeza dengan keperluan orang biasa. Keperluan orang sakit berbeza dengan keperluan orang yang sihat. Okey. So ini adalah amalan-amalan untuk menjaga sistem peredaran darah. Okay, so kita nak masuk tentang penyakit kardiovaskular. Okay. Soalan teacher, tahukah anda apakah itu penyakit kardiovaskular? Dan tahukah anda bahawa penyakit kardiovaskular merupakan salah satu punca utama kematian di negara kita? So, yang ni kamu dah tahu. So, kita nak tengok apakah penyakit kardiovaskular. Okey, penyakit kardiovaskular merangkumi penyakit yang berkaitan dengan jantung dan sistem peredaran darah. So kita ada 6 jenis penyakit yang kamu mesti dapat bezakan. Okey, kamu dapat bezakan. Okey, dapat bezakan ke 6 ni dan juga merujuk kepada gambar. Sebab dalam soalan selalunya ada gambar. So untuk identify tu penyakit apa kena jelas kat situ. Okey. Yang ni hari tu teacher bagi. Cikgu nak tanya soalan. Ya, boleh. Apa beza antara arteriosclerosis dan arteriosclerosis? Kedua-dua sama. Baru nak masuk. Okey cikgu, okey cikgu. Okey, kita baru nak masuk. So perbezaan dia. Hari tu teacher suruh kamu dah Google kan? Apa beza-bezanya? Okay, kita tengok satu-satu Okey, ini tugasan. Apa hari ni? Okey, penyakit-penyakit ni. Okey, so kita tengok aterosklerosis. Okey, aterosklerosis merupakan pembentukan dan pemendapan plak di dalam arteri. Nak tengok pada rajah ni, okay, nampak ni. Plak tu semakin menebal sehingga dia boleh menutup saluran darah.
macam mana plak tu boleh terbentuk? Dia terbentuk daripada enapan kolesterol, lipid ataupun tisu mati ataupun platelet. Platelet ni darah beku lah. So semua ni kita panggil plak. Okey, bila plak ni terbentuk, dia akan menyempitkan lumen. Lumen ni adalah ruang ni. Kita panggil lumen. So, sekiranya plak tu sehinggalah dia melemahkan dinding arteri, menyebabkan arteri ni jadi bengkak kat sini, kita panggil aneurisma. Okay? Ini adalah arteriosklerosis. Ini peringkat awal. Okay. Arteriosklerosis. Okay. Arterio, AR ni. Okay. Dia adalah dalam stage yang kedua lah. Okay. Yang tadi salur darah menjadi sempit. Yang ini bila bertambah dengan mendapan kalsium. Sebab kalsium kan dia lebih keras. Bila kalsium mendapan plak daripada kalsium, dia akan menyebabkan arteri mengeras dan hilang kekenyalannya. Bila arteri hilang sifat kenyal, dia tak boleh nak mengembang dan mencerut. Okay? So dia boleh terus menyumbat salur darah. Okay. Seterusnya yang ketiga, hipertensi. Okay, kamu boleh guna dua-dua istilah ni. Hipertensi atau tekanan darah tinggi. Yang kamu tak boleh guna adalah darah tinggi saja. Kamu guna darah tinggi saja salah. Dia mesti tekanan darah tinggi. Sakit darah tinggi pun salah. Okay? So tekanan darah tinggi macam mana boleh wujud? Ialah bila salur arteri ataupun salur darah ni dah disempitkan dengan plak, okay, aliran darah akan menjadi sukar. Bila aliran darah jadi sukar, maksudnya diameter ni semakin sempit. So bila ruang semakin sempit, okay, ruang semakin sempit, tekanan akan menjadi tinggi. Ini hukum fizik. Okay. So bila tekanan dia laju, okay, tekanan dalam salur darah ni menjadi laju, menjadi tinggi, itu yang wujudnya tekanan darah tinggi. Bila tekanan darah tinggi terlampau, okay, terlampau kuat, dia akan menyebabkan salur darah pecah. Tambah yang halus. Okay. Bila salur darah pecah, dia menyebabkan pendarahan dalaman. So orang itu kehilangan darah tapi dalam badan. So lama-lama jantung dia akan berhentilah. Okey. Angina. Angina. Okey. Angina berlaku pada arteri koronari. Okay, arteri koronari tu kat mana? Arteri koronari adalah arteri pada jantung tapi di kawasan yang luar. Maksudnya bukan yang kita belajar jantung yang kat dalam tu. Itu kita belajar kerata-rantai jantung, salur-salur dalam jantung. Ini adalah arteri koronari adalah salur darah yang membekalkan oksigen kepada sel-sel jantung. Tisu-tisu jantung ni, okay. So ini adalah arteri koronari. Dia membekalkan oksigen, nutrien kepada tisu jantung supaya tisu jantung dapat mengepam darah.
So bila berlakunya pemendakan plak dalam salur arteri ni, otot jantung, tisu jantung tak mendapat oksigen. Okay, berlaku kekurangan oksigen pada tisu jantung. So tisu jantung ni mati. Bila tisu dah mati, jantung akan menjadi lemah, menyebabkan angina. Angina tu sakit dada yang kuat. Bahasa kita, bahasa perbualan kita panggil sakit jantung. Okay. Tapi dalam penulisan, jawapan kamu tak boleh buat sakit jantung. Tak ada markah. Nama sebenar dia adalah angina. Sakit dada yang terlampau kuat disebabkan jantung tu dah makin lemah. Okey. Seterusnya kita masuk penginfarkan myocardium. Okey, myocardium infarction. Bermaksud arteri tersumbat sepenuhnya. Bila arteri tersumbat sepenuhnya dengan mendapat plak, dengan ni embolism, okey, darah jadi perlahan dan tidak mengalir. So menyebabkan serangan jantung. Okey, kerana aliran darah ke jantung dah semakin berkurang. Okey, penginfarkan myocardium ni lebih dahsyat daripada angina tadi. Angina tu baru sakit, sebenarnya jantung baru lemah. Ini sekiranya dekat salur darah yang arteri koronari ni tersumbat sepenuhnya. Okey. So jantung tu tak boleh nak berdegup dah. Dia menyebabkan kerosakan pada otot jantung, kita panggil penginfarkan myocardium. Serangan jantung. Kalau kamu tulis serangan jantung, betul. Serangan jantung. Okey. Sakit jantung je tak boleh tulis. Okey, seterusnya adalah stroke. Pesakit mengalami stroke sekiranya berlaku pensumbatan dalam salur darah yang membekalkan oksigen ke otak. Bila tisu otak tak mendapat oksigen, dia akan mati. Bila mati, kawasan yang otak tu berfungsi. Katalah kawasan ini mengawal pertuturan. So bila kawasan ni mati, dia akan mengalami stroke, so dia tak boleh dapat bercakap. Okey, stroke disebabkan oleh thrombus ataupun embolism yang menyekatkan aliran darah ke otak. Itu yang bahayanya bila ada darah beku dalam badan. So kita tengok apakah rawatan yang boleh diberikan kepada pesakit yang mengalami kegagalan fungsi jantung. Okey, apa yang rawatan yang doktor buat? Okey, rawatan kepada kegagalan fungsi jantung sama ada yang pertama, perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup ni bergantung kepada cara pencegahan. Okey, kita mengubah gaya hidup kepada gaya hidup yang sihat. Ubat-ubatan digunakan untuk mengurangkan paras kolesterol, untuk kurangkan pembentukan plak, untuk mengurangkan tekanan darah, untuk bahasa kita panggil mencairkan darah, mengurangkan faktor pembekuan darah. Okey, itu ubat-ubatan. Tapi yang kita nak tengok hari ini adalah rawatan pembedahan. Okey, ada 3 contoh. Pemasangan stent setempat, cantuman pintasan arteri koronari,
dan carotid endarterectomy. Okey. Pemasangan stent. Okey, pemasangan stent ni apabila kawasan ni dah menjadi sempit. So doktor masukkan macam balon ni, okey, untuk bukakan stent itu. Dan stent itu dia dapat menahan arteri tu daripada runtuh kolaps. So dia nak mengekalkan bentuk ruang arteri supaya darah boleh mengalir secara semula jadi. Ini kita panggil pemasangan stent ataupun angioplasty. Okey. Seterusnya cantuman pintasan arteri koronari. Okey, bila arteri koronari itu bermasalah, apa doktor buat? Doktor mulanya dia sekat yang mana arteri bermasalah tu, dia alihkan darah dulu masuk dalam sistem. So dia buang arteri yang bermasalah, dia guna arteri yang lain, ambil daripada mana-mana bahagian badan dan cantumkan. Kita panggil pintasan arteri koronari. So untuk memintas arteri yang telah tersumbat bagi memulihkan aliran darah secara normal ke otak jantung. So salur darah tu kita ambil daripada bahagian badan yang sihat. So dijahit mengelilingi arteri yang tersumbat untuk menghasilkan aliran darah laluan yang baru. Okey, ini cantuman pintasan arteri koronari. Okey, carotid endarterectomy adalah prosedur pembedahan mengeluarkan plak. Okey, maksudnya bila plak terkumpul, doktor bedah sikit dekat kawasan arteri tu, terkeluarkan plak tu dan dijahit semula. Okey, terutamanya pada arteri karotik. Arteri karotik ni pada kita punya kawasan leher. Sebab ini arteri utama yang membekalkan oksigen ke otak. Sebab kawasan ni dia macam mudah diakses arteri ni. So boleh guna kaedah endarterectomy untuk keluarkan plak. Okey, so far ada soalan? Teacher, Ya. tadi kita belajar tentang tekanan darah tinggi kan teacher? Mm-hmm. Kalau tekanan darah rendah tu penyakit kardiovaskular ke teacher? Tekanan darah rendah dia kategori masuk dalam penyakit kardiovaskular sebab dia macam kurang, apa nak kata kurang efek. Dia lebih disebabkan oleh pemakanan. Okay. So tekanan darah rendah ni aliran darah dia perlahan. Bila aliran darah dia perlahan, dia lebih kepada konsep otot. Okay, sistem otot. So untuk orang yang tekanan darah rendah, dia kena lebih banyak bersenam. Bila banyak bersenam, otot dia mengecut dan mengendur Otot dengan kardium lebih. ke cikgu? Bukan, otot kardium adalah otot jantung. Otot-otot pada kaki, otot-otot pada kawasan lain. So otot-otot ni akan bekerja lebih aktif. So kan bila kita belajar, otot tengah dia adalah salur darah. Mana? Macam ni. Ada salur darah vena kat tengah ni. So otot dekat tepi. So pengecutan otot akan membantu pengenduran dan pencerutan salur darah. So darah akan mengalir lebih laju. So orang yang tekanan darah rendah sebenarnya dia kena lebih banyak exercise pada kadar yang dia tak boleh terlampau laju, maksudnya tiba-tiba hari tu exercise terlampau banyak. Dia kena sikit-sikit-sikit. Dan konsep tekanan darah rendah ni konsep pemakanan juga. Okey. Cikgu nak tanya soalan? Okay, Boleh. Cikgu tadi kita belajar stroke kan. Stroke tu disebabkan oleh trombosis ke?
ada kaitan dengan trombosis ke? Boleh kaitan dengan trombosis. Trombosis adalah pembekuan darah dalam salur darah. Sekiranya trombosis tu boleh apa orang kata apa, tertanggal, lepas tu mengalir masuk dalam salur darah yang lain, masuk sampai ke otak. Kalau dia block dekat salur darah yang untuk hantar oksigen sampai ke otak tu, jadilah stroke. Stroke Okey, cikgu, sekiranya otak yang tak dapat oksigen. Sebab bila otak ni hilang fungsi, anggota badan yang lain tak boleh bergerak. Tak boleh bergerak tu tu yang istilah stroke digunakan. Kalau pernah kamu dengar penyakit DVVT, maksudnya orang yang sakit darah beku ketika naik kapal terbang terlampau lama. Itu darah beku yang berlaku di kaki. Sebab bila duduk terlampau lama, tidak bergerak, berbelas-belas jam, so otot kaki tak bergerak sangat, salur darah jadi aliran darah jadi perlahan. Oh, tu ada kaitan dengan pengusutan otot rangka di sekeliling vena ke cikgu? Ya betul, itu betul. Okey. Jadi kita bagi soalan objektif. So hari ni mana tu nak buat ni? Sekejap Okey. Ni teacher nak bagi dalam class point juga. Berubah tak slide kamu? Tak ada teacher, tak boleh nampak. Dia jadi jam balik. Okay. So kamu nampak notification ni kan? Okay. So tengok pada soalan pertama. Kalau macam tu kita tengok sama-sama je lah kat sini. Dah keluar kan kat class point kan? Sudah teacher. Sudah? Okay. Kalau macam tu kita cuba buat. Pula. Yes. Hilang terus. Okay, ada soalan lagi? Sementara teacher buka balik. Latihan kamu hari ni sikit je tu. Kalau kita tengok latihan sama-sama. Surat 135. Kepentingan sistem kardiovaskular yang sihat. Yang pertama ialah menggalakkan pertumbuhan sel yang sihat. Okey, yang Teacher modul ke teacher? Modul, teacher buka modul. Yang kedua, muka surat 136, mengangkut bahan yang diperlukan. Okey, mengangkut bahan yang diperlukan oleh sel badan seperti nutrien, oksigen, membolehkan sel badan menggunakan oksigen dan glukos untuk respirasi sel.
Okey. Yang ketiga, mengangkut bahan-bahan kumuh seperti karbon dioksida untuk disingkirkan. Okey. Teacher boleh tak teacher ulang Yang mana? jawapan nombor 1 teacher? Saya baru Nombor buka. 1, menggalakkan pertumbuhan sel yang sihat. Nombor 2, oksigen dan glukosa tu digunakan untuk respirasi sel. Okey. Nombor 3, nombor 3, mengangkut bahan-bahan kumuh seperti karbon dioksida untuk disingkirkan. So gambar tu pentinglah untuk kamu kenal penyakit kardiovaskular. So lemak terkumpul dalam arteri, lemak ataupun plak. Okey. Kalau pada arteri koronari menyebabkan angina ataupun penginfarktan myokardium. Kalau dia terkumpul pada arteri yang lain, dia okey sikit sebab kita boleh bedah pada kawasan tersebut. Pada jantung tu terus memberi kesan lah pada jantung. Okay, pengumpulan bahan berlemak kolesterol, salur darah akan tersumbat, tidak dapat menghantar oksigen dan nutrien kepada otak dan jantung. Kalau tak sampai ke jantung, menyebabkan penyakit angina, penginfarktan myokardium. Kalau tak sampai ke otak, dia akan menyebabkan stroke. Okey. Boleh? Boleh cikgu, boleh cikgu. Boleh teacher. Boleh cikgu. Okey. So untuk hari ni ada sebarang soalan? Tiada teacher. Tak ada. Semua faham? Tak ada cikgu. Tak ada soalan teacher. Faham teacher. Faham teacher. Jelas cikgu. Okay. Alhamdulillah. Kalau macam tu kita tamatkan kelas kat sini.